Bismillah. Meh. Tak apa. Okey. Masya Allah. Sejuk ni. Lelaki perempuan? Lelaki. Baik. Okey, saya duduk belakang sikit. Duduk belakang sikit. Duduk dekat-dekat sikit tak apa. Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Okey, semua sahabat-sahabat yang ada pada malam ni. Okey, di tangan saya sekarang ni, dalam pelukan saya ni, seorang baby lelaki. Okey, baby lelaki apa nama dia? Belum finalize. Ha? Belum lagi? Belum finalize. Oh, belum finalize lagi. Okey. Nama belum. Okey, sekarang insya-Allah saya akan ceritakan dia sejuk. Saya akan ceritakan pada sahabat-sahabat apa yang sunat. Apa yang sunat untuk kita buat, terutama selepas daripada kelahiran. Baik, yang pertama hadis Nabi SAW, Nabi sebut kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kentut kuat ni. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yumajjisan aw yuwahhidan aw yunassiran. Maka kedua ibu bapa yang menjadikan anak tu, sama ada nak jadikan Majusi, nak jadikan Yahudi, nak jadikan Nasrani, maka semua atas apa yang kita buat. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. So Islam dia ada cara dia. Kita ada sunnah Nabi SAW, dan sunnah inilah yang kita nak ikut. Apa tujuan nak ikut sunnah? Supaya adanya keberkatan. Supaya ada keberkatan di dalam kelahiran tersebut, bahkan kepada anak yang dilahirkan. Okey, pertama sekali, setelah mana dilahirkan, benda sunat yang pertama untuk kita buat adalah iaitu yang pertama sekali, mentahnikkan. Ramai orang yang salah faham, dia ingat tahnik hari yang ketujuh. Sebenarnya tahnik ini disunatkan pada selepas kelahiran, sebelum dia menyusu. Itu yang paling terbaik. Okey. Kemudian selepas daripada tu, nak bawa pergi jumpa alim-alim yang lain pun, orang-orang tua yang lain, tak ada masalah, walaupun berkali-kali. Cuma pada peringkat yang pertama, kita boleh ambil sunnah yang pertama sekali kita boleh buat, iaitu dengan cara mentahnikkan dia terlebih dahulu. So insya-Allah sekejap lagi saya akan tunjukkan cara macam mana nak mentahnikkan baby, supaya semua orang lepas ni boleh buat sendiri. Atuk boleh buat pada cucu, kita boleh buat pada anak. Yang dah tak dapat anak, boleh cari lagi. Tak ada masalah kan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sunat yang kedua, diberi nama pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh kita beri nama, dan disunatkan juga cukur kepala pada hari yang ketujuh. Bagi nama, cukur kepala, dan diakikahkan juga pada hari yang ketujuh. So insya-Allah nanti kita akan nak tunjukkan bagaimana cara untuk nak tahnik. Tahnik ni bahasa Arab, bahasa Melayunya kita panggil belah mulut. Ada satu tempat, waktu nak belah mulut ni, nak tahnik ni, dia bawa datang garam, gula, madu lebah. Sebenarnya tak perlu pun semua benda tu. Yang perlukan cukup, iaitu buah kurma sahaja. Okey, buah kurma. Dia sejuk ni. Ikut, dia sejuk. Okey. Masya-Allah. Okey, baik. Baik, kita mula. Okey, so buah kurma, hadis daripada antaranya hadis Ibnu Abbas yang menceritakan ketika Ibnu Abbas dilahirkan, mak dia bawa dia jumpa Nabi SAW. Okey, kemudian dengan bunyi nangis, masya-Allah. Nipisnya baju ni, kain apa namanya? Kain dah nipis sangat. Okey, so Ibnu Abbas ditahnikkan oleh Nabi SAW dengan buah tamar. Juga hadis Anas bin Malik, iaitu Anas juga bawa adik dia, ketika adik dia selepas dilahirkan tu, dia bawa jumpa Nabi SAW. Kemudian dia tahnikkan juga. Nabi tanya, ada bawa buah tamar tak? Dia kata ada. Akhirnya Nabi SAW mentahnikkan dengan buah tamar. Okey, macam mana nak buat? Okey, ni buah tamar. Ambil buah tamar. Ini buah tamar yang paling terbaik untuk nak tahnik, sebab pertama lembut. Jangan ambil tamar yang liat, yang keras, sebab yang penting kita nak ambil yang bahagian dalam yang lembut tu tadi. Okey, so apa nak buat? Masukkan terlebih dahulu. Nabi SAW memasukkan baby pula, masukkan buah kurma, jangan masuk baby. Okey, Allah, masya-Allah. Okey, masukkan buah kurma tu, Nabi masukkan kat dalam mulut dia. Okey, contohnya.
Okey. Okey, dah masuk dalam mulut. Kemudian keluar balik. Okey, masya-Allah. Okey, sekejap kita bagi. Keluar balik, ambil bahagian yang lembut ni. Okey, jangan sumbat buah kurma tu terus. Ambil bahagian yang lembut ni, kan dia manis-manis ni. Okey, yang itulah kita masuk. Nak nenek ni. Okey. Okey, masukkan dalam mulut dia. Okey, masukkan dalam mulut dia, biarkan baby ni hisap. Nampak dia hisap. Okey, sudah hisap. Okey. Dia hisap ni, biarkan dia hisap. Kemudian hisap sekali. Ambil pula kali yang kedua. Ambil yang bahagian manis dia ni, masukkan, terbalikkan ke bahagian lelangit. Okey, biarkan bagi dia hisap supaya manis tu lekat dekat lelangit dia. Dekat langit, dekat lidah dia. Okey. Baik, ketika waktu kita tahnik ni, waktu ni lah yang kita bacakan doa. Doa apa kita nak baca? Di antara doa yang Nabi SAW pernah baca kepada Abdullah ibn Abbas, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan budak ini faham pada agama dan jadikanlah dia pandai Quran. Baik, doa kedua Nabi SAW juga pernah doakan kepada Ibnu Abbas, iaitu dengan doa Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikan pada budak ini kebijaksanaan. So kita doakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata amin. Amin. Ya Allah, fahamkan budak ini agamanya, jadikanlah dia pandai Al-Quran insya-Allah. Ya Allah, Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikan pada budak ini kebijaksanaan. Ya Allah, Allahumma ja'alhu birran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan budak ini kebaikan kepada kedua ibu bapa dia. Dan yang lain-lain tu kita boleh doakan, antaranya doa yang dibaca pada seorang pemuda, Allahumma ghfir zambahu. Ya Allah, ampunilah dosa dia akan datang. Wa tahhir qalbahu, sucikanlah hati dia. Wa hassin farjahu, jagalah kemaluan dia. Kan sekarang ni macam-macam pelbagai kan. Yang lain-lain tu doa yang lain ibu bapa dia boleh baca, doa-doa yang baik-baik untuk anak-anak dia. Mudah-mudahan anak ini terpelihara daripada sebarang keburukan, baik sama ada keburukan manusia, bahkan juga keburukan daripada syaitan. Lepas tahnik, okey, dia lapar ni mbak ayah ni. Okey, dapat buah kurma sikit. Selain daripada tu, disunatkan namakan dengan nama yang baik-baik. Kerana nama tu satu doa kita kepada budak ni, mudah-mudahan insya-Allah lah. Tahniah pada ibu bapa dia, walaupun belum dinamakan lagi, tapi insya-Allah lepas ni nama kot. Okey. Baik, okey, walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan nak tanya? Ya. Itu kes sunnah juga. Okey. Sebenarnya benda berkaitan tentang azan ni pelbagai version berlaku pandangan-pandangan di sisi ulama. Sebahagiannya sebab kerana nikmat pertama Allah bagi ialah nikmat pendengaran. So waktu baby ni mula-mula keluar, telinga dia yang berfungsi. Mata tak nampak, telinga dulu. Sebab tu nak supaya dia dapat dengar perkataan-perkataan yang baik, di antaranya kalimah tauhid. Sebab tu orang kita diazankan pada telinga, diiqamatkan, diazan dan diiqamatkan. Adapun yang sunnah yang paling utama antara salah satunya iaitu mentahnikkan dia ketika mula-mula dilahir. Bukan hari ke-7, hari pertama lagi. Okey. Okey. Madu bagi saya tak. Yang sunat ni adalah buah tamar ataupun sesuatu yang manis. Kalau tak ada kurma, tak apalah nak pakai madu. Kalau tak ada kurma tak apa. Tapi kalau ada kurma cukup memadai dengan kurma. Garam, gula tu pun mengarut. Okey, garam, gula dan juga sunat bercukur hari ke-7, ditimbang rambut sebagai tanda kesyukuran kita kan, selain daripada di akikah kan. Okey. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tahniah. Okey. Ya? Timbang sudah beli nilaikan dengan emas tu dia sedekahkan. Okey. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan ke? Okey, sama. Apa dah benda ni? Ya. Okey.